Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah secara online melalui FB Live yang dianjurkan oleh NGO Ahlus Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, untuk kita sama-sama membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah Penjelasan Sifat 50 yang disusun oleh guru saya Al-Fadil Kiai Muhammad Idrus bin Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Malam ini kita masuk ke siri yang ke-16 ya. Kalau malam 16 maknanya kuliah kita juga insya-Allah ya sama, iaitu 16 kita mula pada malam 1 Ramadan. Jadi besok 16 Ramadan ya. Untuk kita yang bermazhab Syafi'i, malam ini kita tarawih diikuti dengan witir. Witir itu kita sudah mula membaca doa kunut ya. Mulai dari 16 Ramadan kita mula membaca doa kunut sehinggalah ke hujung Ramadan. Berbeza dengan mazhab Hanafi yang mana mereka memandang kewajipan mendirikan solat witir ini bukan saja di kita bulan Ramadan atau bukan bulan Ramadan, sunat saja, tapi mereka memandang sebagai satu yang wajib solat witir, dan setiap solat witir mereka itu ada kunut. Berbeza kita hanya mulai 16 Ramadan sehingga hujung Ramadan saja kita berkunut ketika solat sunat witir. Jadi ini siri kita yang ke-16. Baik, kemudian tadi masa saya live sekejap tadi untuk mengistiqomahkan membaca mutiara nasihat daripada kitab Tajul Arus, patutnya sebelah petang tapi sebelah petang tadi ada urusan yang mendatang, saya tidak sempat untuk membuat live. Saya rasa tak sedap ya. Kalau boleh kita tu nak istiqomah. Ahabul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sekasih-kasih amalan kepada Allah itu yang paling berkekalan, adwamuha wa in qalla, walaupun sedikit saja sebenarnya. Kita baca kitab Tajul Arus tu yang mengikuti biasanya dalam 10-15 minit macam itu saja, dan kadang-kadang lajak sampai 2 hikmah, dan macam tadi hanya 1 hikmah saja. Tak apalah, janji kita konsisten mendengar nasihat-nasihat yang baik daripada ulama Rabbani, ulama Sufi. Moga-moga itu membantu melembutkan hati kita yang keras dan menginsafkan kita yang lalai ini. Cuma saya perasan tadi masa saya live ada masuk komen bertanya tentang Muhib Khawli ya. Ini saya percaya dalam dunia orang yang mengikuti kuliah-kuliah secara online ni, kebelakangan ini naik nama beliau. Jadi tidak payah sebenarnya untuk kita jadi terkenal. Kaedah dalam bahasa Arab mengatakan khalif tu'raf. Khalif buat berbeza daripada orang, tu'raf nescaya kamu akan cepat dikenali, kamu akan menjadi masyhur. Tapi kalau kemasyhuran lah yang menjadi
matlamat kita. Tapi kalau ridha Allah Subhanahu taala yang dijadikan sebagai matlamat, maka kita tak berani untuk bercanggah dengan apa yang telah disepakati oleh para ulama, kerana Nabi SAW berpesan kepada kita, alaikum bil jamaah, hendaklah kamu bersama dengan jamaah. Yakni jamaah di sini merujuk kepada jamaah umat Islam, paling tidak merujuk kepada ijma', kesepakatan para ulama. Yadullahi ma'al jamaah, pertolongan Allah berserta dengan al-jamaah. Dan Nabi SAW memberi amaran, wa man syadza syadza ilan nar, barang siapa yang ganjil, nanti dia juga akan ganjil terasing di dalam neraka, na'udzubillah min zalik. Jadi meraihkan soalan dalam ruangan komen untuk live yang sebentar tadi, saya sebutkan kalau betul-betul nak tahu isu tu secara detail, boleh tengok kembali dalam page saya dahulu sebelum daripada Ramadan, juga anjuran NGO ARG, Ahli Sunnah Wal Jamaah Research Group, saya ada menghuraikan 30 siri. 30 siri saya huraikan isi kitab Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru. Ya, Bid'ah Hasanah, sebuah pendekatan baru disusun oleh pengarang yang sama, iaitu Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Romli. Jadi boleh rujuk siri yang ke-10 dan siri yang ke-11 daripada 30 siri itu. Kalau just nak fokus kepada saudara Muhib Khawli, maka itulah siri yang saya memang dedicate khas untuk menjawab kekeliruan-kekeliruan yang dibangkitkan oleh beliau. Secara ringkas sahaja malam ini, kerana dah ada didetailkan dalam isu perbincangan bid'ah hasanah itu. Saya secara peribadi, saya tidak kenal sangat dengan beliau. Cuma saya ingat mungkin dalam setahun yang lepas begitu, saya pernah hadir ke kuliah maghrib beliau yang diadakan di surau yang berhampiran dengan rumah saya. Saya hadir tu sudah agak lambat, kuliah telah bermula. Jadi saya ada first impression yang positif lah. Pertama, saya lihat cara raut muka beliau ni macam tersenyum. Ya, mungkin bentuk muka beliau tu sebentar lalu kita tengok macam beliau ni sentiasa tersenyum. Jadi kita manusia ni biasanya positif dengan senyuman. Kemudian yang kedua yang positif, saya dengar beliau melantunkan ayat suci Al-Quran tu dengan suara yang merdu. Jadi pun sama juga manusia ni dengan alunan suara yang merdu ini, baik nyanyian apatah lagi lantunan bacaan Al-Quran, kita tertarik. Dan pada masa saya dengar kuliah dia tu, tak ada apa-apa yang pelik ataupun yang janggal. Jadi begitulah yang saya ada tanggapan positif tentang beliau. Tapi baru-baru ini ada orang tag nama ketika saya mensyarahkan tentang bid'ah hasanah itu, ada orang sebut ni Muhib Khawli ni juga cerita tentang bid'ah. Okey, fine lah, tak ada masalah. Ramai-ramai orang menerangkan pun bagus. Ada orang terangkan dengan cara begini, orang mudah faham. Ada orang terangkan dengan cara lain, orang lebih faham lagi misalnya. Tapi nampaknya bila saya mendengar huraian beliau tentang bid'ah itu, saya lihat sangat tersasar dari apa yang dipegang oleh para alim ulama. Dan beliau mempunyai satu assumption yang sangat keliru. Ya. Misalnya, asalnya yang saya dengar first time itu, kaedah-kaedah asas bagus. Beliau kata kita kalau nak faham Quran dan Sunnah, kita kena faham ikut kefahaman para ulama. Betul lah tu ya. Apa yang beliau cakap tu betul. Sebab Quran dan Sunnah ini, walaupun dia menjadi pegangan seluruh umat Islam, tetapi yang berkemampuan untuk berinteraksi direct, mengeluarkan kaedah hukum hakam dan sebagainya, itu hanyalah ulama. Itu dikatakan al-ulama warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris kepada para nabi. Tak semua orang boleh baca Quran boleh keluarkan hukum, tak semua orang boleh baca Quran dan hadis boleh keluarkan kaedah dan sebagainya. Itu kerja para ulama. Jadi apa yang beliau cakap tu betul. Dia kata kita nak faham Quran Sunnah ni kena ikut kefahaman ulama. Dan saya masih ingat beberapa nama yang disebut oleh beliau, nama Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, nama Al-Qadhi Iyad, nama Imam Nawawi, nama Imam Al-Baihaqi. Ini antara nama-nama ulama yang beliau sebutkan sebagai contoh. Kalau kita nak faham Quran dan Sunnah, maka kita kena ikut kefahaman para ulama ini. Kemudian mungkin ada orang komen dalam ruangan komen tu mengatakan bahawa Imam Nawawi juga menerangkan bahawa kullu bid'atin dalalah itu hanya bermaksud ghalibul bid'ah, kebanyakan bid'ah, bukan semua. Kan dalam syarah
kepada Sahih Muslim, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala menerangkan dengan jelas, kata Imam Nawawi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dalalatun haza amun makhsusun. Sabda Nabi SAW, setiap bid'ah itu sesat, ini merupakan am, maknanya lafaznya tu am, makhsusun, tetapi maknanya tu dikhususkan. Bila orang yang mengaji pasti dia faham, am makhsus maknanya dia tidak kekal lagi umum. Makna yang asalnya luas sudah jadi sempit kerana telah dikhususkan. Wal muradu ghalibul bid'ah, dan yang dikendaki adalah kebanyakan bid'ah. Dalam Tahzibul Asma'i wal Lughat, Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala juga menerangkan bid'ah ini adalah munqasimatun ila hasanatin wa qabihat. Bid'ah ini terbahagi kepada baik dan juga buruk. Begitu juga Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Jadi pada peringkat awal tu saya agak terkejut, ya, orang yang bercakap suruh ikut ulama dan sebut nama ulama tu secara khusus, dia seolah-olah tak pernah jumpa kata-kata ulama yang disebut nama tadi dalam bab yang sedang bincangkan, iaitu bab bid'ah. Jadi bila ada orang komen, dia macam tertanya-tanya, itu ambil daripada mana tu, kata Imam Nawawi tu ada kat mana. Jadi kemudian lagi saya terkejut, dia menerangkan percakapan Imam Nawawi itu dengan makna yang jelas salah. Dia kata ghalibul bid'ah adalah maksudnya semua bid'ah. Padahal dia orang Arab kan, sebab tu orang Arab tentu boleh faham. Semintas lalu je sebut ghalibul bid'ah sudah faham maknanya kebanyakan. Tidak mungkin ghalibul bid'ah di situ bermakna kesemua. Kalau tidak ada makna. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan am makhsus. Sepatutnya Imam Nawawi mengatakan am baqin ala umumihi. Sabda baginda SAW itu merupakan lafaz yang umum yang kekal di atas keumumannya. Jadi tak mungkin ghalibul bid'ah itu dimaknakan dengan makna kebanyakan. Jadi satu, itu yang saya lihat dan saya telah terangkan dalam siri yang 10 dan 11 itu. Kemudian saya lihat lagi, sebab itu saya tidak lihat secara keseluruhan lah, sebab kadang-kadang letih juga otak kita melihat orang bercakap tentang agama sesuka hati dia, ya. Kita rasa stres, kita rasa Allah Rabbi, kenapa cakap macam ini, ya. Kenapa tak mengaji betul-betul bagi faham, ya. Sebelum kita bercakap kepada orang ramai macam itu, kesian pada orang ramai. Orang nak cari ilmu agama, ya. Dan orang pula kadang-kadang psikologi kita orang Melayu ni, bila nampak orang Arab, ya, pula orang Arab yang pandai cakap Melayu, kita cepat kagum, ya. Jadi dia lepas itu lebih teruk lagi mengatakan kita nak ikut Imam Nawawi ke nak ikut Rasulullah. Dia tak perasan tu, kata-kata dia tu sangat serius. Bila dia kata awak nak ikut Imam Nawawi atau nak ikut Rasulullah, bermakna dia telah menuduh Imam Nawawi rahimahullah ta'ala bercanggah dengan Rasulullah SAW. Ini maksud daripada kata-kata dia. Mau nak ikut Imam Nawawi ke mau nak ikut Rasulullah? Okey, berbeza ke apa yang Imam Nawawi bagi tahu dengan Rasulullah bagi tahu sehingga nak dikatakan nak ikut mana satu? Padahal tidak berbeza. Imam Nawawi rahimahullah ta'ala dalam rangka menerangkan, kan, kullu bid'atin dalalah itu adalah hadis Nabi. Hadis Nabi ni diterangkan makna kepada umat supaya umat faham. Maka para ulama mereka alim dan mereka ni bijak. Mereka dalam menerangkan makna hadis, mereka tahu bahawa hadis sesama hadis saling terang menerangkan, bahkan ayat-ayat Quran juga menerangkan makna hadis atau sebaliknya hadis menerangkan makna ayat Quran. Jadi ketika menghuraikan kitab bid'ah hasanah itu, di awal-awal saya telah terangkan dalil yang dipegang oleh para ulama. Kenapa ulama? Boleh kata semua ulama setuju dengan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala bahawa bid'ah ini terbagi asasnya kepada dua. Jadi antaranya ayat suci Al-Quran, wa rahbaniyatan ibtada'uha ma katabna alaihim illa ibtigha'a ridwanillah, dan seterusnya. Ayat Quran itu menunjukkan ada bid'ah hasanah. Kemudian hadis Nabi SAW, man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengadakan dalam urusan agama kami ini sesuatu yang bukan dari agama atas jalan mafhum mukhalafah, difahami makna ada bid'ah hasanah. Kemudian sabda Nabi SAW, man sana fil islami sunnatan hasanatan, dan seterusnya juga difahami ada bid'ah hasanah. Jadi itu cantiknya kombinasi daripada dalil Quran, hadis-hadis yang pelbagai, barulah ulama merumuskan tidak semua bid'ah perkara baharu itu sayyi'ah dalalah. Hanya bid'ah yang sayyi'ah dalalah itu bid'ah yang bercanggah dengan syarak.
Sebagaimana yang diterangkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala, al bid'atu bid'atani, bid'ah itu ada dua jenis, mahmudatun wa mazmumah, satu terpuji dan satu terkeji. Fama wafaqa sunnata fahuwa mahmud, mana bid'ah yang selari dengan sunnah, yakni selari dengan ajaran Nabi, maka bid'ah demikian terpuji. Wa ma khalafaha fahuwa mazmum, dan mana bid'ah yang bercanggah dengan sunnah itu terkeji. Habis ada ulama yang mengatakan semua bid'ah sesat. Itu kita kena faham, ulama dalam mentakrifkan bid'ah terbahagi kepada dua pendekatan. Satu, ulama yang mengambil makna bid'ah itu setiap yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW. Apa sahaja perbuatan, perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW, ditakrifkan itu bid'ah. Jadi oleh kerana luas sangat makna bid'ah itu, maka ulama yang pendekatan yang pertama ini nanti bila dia melihat bid'ah itu selari dengan syarak, maka dia kelaskan bid'ah hasanah atau bid'ah mahmudah, bid'ah baik atau bid'ah yang terpuji. Kalau bercanggah dengan syarak, dia kelaskan bid'ah sayyi'ah, buruk, qabihah, buruk, mazmumah, terkeji, dolalah, sesat. Itu satu konotasi yang sama, ya, bid'ah yang bercanggah dengan syarak. Tapi ada segolongan ulama lagi, dia telah menyempitkan takrif bid'ah itu dari awal. Bid'ah ini hanyalah ma'uhdisa mimma la asla lahu fi syari'ati yadullu alaihi. Ini sebagaimana yang ditakrifkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala. Dia hanya sempitkan bid'ah ini hanya pada perkara yang diada-adakan, yang tidak ada dalil dalam syarak yang menyokong benda itu. Ini saja nama bid'ah. Wa amma ma lahu aslun fi syari'ati yadullu alaihi falaysa bi bid'atin syar'an wa in kana bid'atan lughatan. Adapun sesuatu perkara baharu yang ada dalil dalam syarak yang menunjukkan kepadanya, yang menyokongnya, maka yang ini kita tak panggil bid'ah dari segi syarak. Walaupun dari segi bahasa bid'ah lah juga, sebab benda baharu dari segi bahasa bid'ah. Jadi beza hanya pada pendekatan sebenarnya. Kedua-dua kumpulan ulama ni sepakat bahawa tidak semua perkara baharu itu haram, baik dalam urusan dunia atau urusan agama. Yang penting perkara baharu itu mesti dipastikan tidak bercanggah dengan syarak. Baru dia menjadi, dalam istilah ulama kumpulan pertama, bid'ah hasanah, ataupun dalam istilah ulama yang kedua tidak dinamakan bid'ah. Jadi untuk golongan ulama yang kedua ini, oleh kerana dia telah menyempitkan makna bid'ah itu hanya pada yang tidak ada dalil, maka jelas bagi dia yang bid'ah itu semuanya sesat belaka. Sebab itu konotasi takrif dia yang tak disokong oleh dalil. Tetapi bukan dia kata semua perkara baharu itu sesat. Perkara baharu yang disokong oleh dalil itu tidak mahu dinamakan bid'ah dari awal lagi. Perkara baharu yang ada dalil itulah, yang tidak dinamakan bid'ah itulah yang dinamakan bid'ah hasanah oleh ulama pendekatan yang pertama. Jadi khilaf lafzi. Khilaf hanya khilaf pada lafaz saja. La musyahata fil istilah. Tak perlu nak berbalah tentang menetapkan istilah. Yang penting isinya sama. Ulama sepakat tidak semua perkara yang tidak berlaku di zaman Nabi SAW itu hukumnya haram. Jadi itu yang saya nampak lah, ya. Beliau ni seolah-olah menyangkakan pandangan beliau itulah Quran dan Sunnah. Pandangan para ulama yang tak sesuai dengan pandangan beliau bercanggah dengan Quran dan Sunnah. Itu tidak betul. Sehingga ada keluar ayat nak ikut Imam Nawawi kena ikut Nabi. Tak timbul isu tu. Nak ikut kefahaman Imam Nawawi terhadap makna sabda Nabi SAW, atau nak ikut kefahaman Muhib Khawli. Itu isunya. Jadi ramai-ramai umat Islam selesa dengan Imam Nawawi. Bukan makna umat Islam membelakangkan Nabi SAW. Dalam memahami makna hadis Nabi, umat Islam lebih confident dengan Imam Nawawi daripada Muhib Khawli. Okey, fair lah. Sebab tengok daripada cara dia menghuraikan pun, menerangkan ghalibul bidah pun dia tidak boleh terangkan dengan baik. Jadi tak boleh nak salahkan kalau orang tak berapa confident dengan dia. Jadi kemudian katanya lagi macam-macam, saya pun tak larat nak dengar lah. Saya pun tak mahu menstreskan diri saya sendiri. Tak perlu lah. Ada kawan-kawan kadang-kadang forwardkan, ni Ustaz tolong komen ni. Saya kata kalau boleh tolong ringkaskan apa poin yang dia cakap kat situ. Sebab saya kadang tak suka dengar ceramah-ceramah yang menserabutkan jiwa macam tu. Ceramah-ceramah yang bagus pun lagi banyak kita tak sempat nak dengar. Lagi kita nak dengar ceramah-ceramah yang merapu macam tu. Ada pula cakap ijma' yang fasid. Ijma' tapi fasid. Mana ada ijma' yang fasid? Ijma' tu dijamin dengan nas Al-Quran tidak fasid. Dijamin dengan hadis Nabi SAW tidak fasid. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira. Barang siapa yang degil pada Rasul satu,
Yang kedua, yang dia itu tak ikut jalan, dia ikut jalan lain daripada jalan orang mukmin. Ini dua perangai, dua perbuatan dijanji dengan neraka jahanam. Mana haram. Di situlah Imam Syafi'i rahimahullah taala mengatakan itu hujjiyatul ijma'. Kewajipan ikut ijma'. Kenapa? Kerana kalau tidak ikut dijanjikan dengan neraka jahanam. Bermakna tidak ikut ijma' itu haram. Nabi SAW memberitahu, Inna Allah la yajma'u ummati ala dhalalah. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan menghimpunkan umat aku di atas kesesatan. Bermakna bila umat sudah ijma', ulama' telah ijma', itu terjamin dari sesat. Kalau kamu melawan ijma', kamu mengambil posisi sebaliknya. Kamu mengambil posisi sesat. Jadi tidak timbul ijma' yang fasid. Pendapat yang menolak ijma' itu yang fasid. Maka sangat keliru. Maknanya saya boleh conclude pada orang yang bertanya tadi, secara ringkasnya, fahaman yang dibawa oleh saudara Muhib Khawli ini fahaman yang bercanggah dengan apa yang dibawa oleh para alim ulama yang muktabar. Atas nama kononnya berpegang dengan Quran dan Sunnah, dia sebenarnya mempertahankan pandangan-pandangan dia dan segelintir umat Islam yang lain berbanding dengan pandangan majoriti para ulama yang diikuti oleh seluruh dunia Islam berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Itu secara ringkas. Tapi katanya ada orang sudah buat laporan kepada pihak yang berkuasa. Moga-moga pihak yang ada otoriti itu ambil tindakan lah, ya. Jangan bagi alasan PKP dan sebagainya. PKP setahu saya orang yang bekerja, dia bekerja dari rumah, bukan tak bekerja dari rumah. Dan jangan pula diberi alasan oleh kerana dia buat live di rumah dia maka tidak boleh ambil tindakan. Nauzubillah, kalau macam tu teruk. Tengoklah dia live tu di mana. Kalau dia live tu di Terengganu, maka pihak berkuasa di Terengganu lah yang ambil tindakan. Jadi saya nampak kadang-kadang minta maaf lah ya, orang-orang yang bekerja di jabatan-jabatan yang berkenaan ni, dia macam nak pass the ball pada orang lain. Oh, ini bukan bidang kuasa kami, kena buat report kat SKMM. Nanti SKMM kata ini isu agama, kena report pada pejabat agama. Nanti report kat polis kata wah ni kena report kat JAKIM. Nanti buat report kat JAKIM kata kalau kes macam ni report polis. Masing-masing tak nak ambil tanggungjawab. Jadi akhirnya umat jadi rosak lah macam itu. Jadi sepaham saya dari segi undang-undang boleh saja diambil tindakan, kerana bila menyebarkan fahaman yang bercanggah dengan pegangan ahli sunnah wal jamaah, walaupun disebar di rumah dia sendiri, maka tetap dia boleh diambil tindakan. Jadi paling tidak diberi amaran, ya, di kaunseling dan sebagainya. Janganlah lepas tangan, wah ini PKP kami tak boleh buat apa, ataupun ini bidang kuasa SKMM, ya. Jangan macam itu. Kita usaha ambil tindakan. Nanti sekurang-kurangnya ada kita itu usaha ke arah amar makruf nahi mungkar. Kalau misalnya kata dibicara di mahkamah kata oh ini sebenarnya bidang kuasa SKMM misalnya, itu cerita lain lah. Mana kita dah usaha sebaik mungkin untuk menyekat kebatilan-kebatilan yang cuba disebarkan di kalangan masyarakat, bertopingkan, berpegang dengan Quran dan Sunnah. Jadi Quran dan Sunnah tu kita junjung, wajib kita taat, tapi kita tak mahu orang menopingkan Quran dan Sunnah bagi menjual kebatilan-kebatilan dia. Itu yang kita tak mahu. Jadi saya harap setakat itu memadai ya untuk menjawab soalan yang orang bertanya tentang saudara Muhib Khawli tadi. Kalau nak lebih detail itu boleh rujuk siri, ataupun mungkin kalau rajin nanti sekejap lagi saya boleh share kan di ruangan komen senarai link-link daripada siri 1 sampai siri ke-30, tapi yang berminat isu itu saja fokus siri yang ke-10 dan siri yang ke-11 ya. Baik, sekarang kita pergi pada isi kitab kita di muka surat 101. Alhamdulillah, kita sudah masuk ke sifat wajib yang kelima. Sifat wajib artinya sifat yang tidak boleh diterima, tidak ada sifat itu pada Allah. Mesti ada sifat itu pada Allah Ta'ala. Bukan wajib syarak, buat dapat pahala, tak buat berdosa. Bukan. Nak tanya dulu ya, jelas ke suara saya ni? Sebab semalam tak jelas, tadi pun langsung tak didengari katanya. Dalam kedua-dua keadaan tu yang tak jelas dan tak didengari itu, saya gunakan mikrofon. Mungkin mikrofon dah habis bateri ke atau apa, saya tak pasti. Jadi oleh kerana ada feedback macam tu, saya dah buang mikrofon. Bukan buang lah, saya tak guna mikrofon tu, saya just direct je ke phone macam ini. Khairul Nizar, jazakallah khairah. Jelas ya, suara macam ni jelas, Alhamdulillah. Baik, saya teruskan.
Sifat wajib yang kelima yang mesti ada pada Allah Ta'ala, qiyamuhu binafsihi. Kalau kita terjemahkan, berdirinya Allah Ta'ala dengan sendiri. Allah juga wajib bersifat qiyamuhu binafsihi, iaitu berdiri pada zatnya sendiri. Tapi kalau kita terjemah semata-mata, boleh jadi orang yang belum diterangkan, dia tidak faham dengan kefahaman yang tepat. Sebab kalau kita katakan berdiri dengan sendiri, kita manusia yang sihat, kita boleh berdiri dengan sendiri. Tadi kita duduk, kita berdiri dengan sendiri. Kita baring, kita berdiri dengan sendiri. Cuma yang tak boleh berdiri dengan sendiri ni orang sakit, orang stroke ke, orang apa ke, terpaksa dipapah, terpaksa diusung. Yang lain orang sihat boleh berdiri dengan sendiri. Kod-kod dibayangkan macam itu, tidak. Kita sebenarnya tidak mampu berdiri dengan sendiri. Boleh je Ustaz, tak percaya cuba Ustaz tengok. Bukan itu yang dimaksudkan. Yang dimaksudkan berdiri dengan sendiri adalah tidak berhajat kepada sesuatu yang lain apapun. Itu baru berdiri dengan sendiri. Kita tidak berdiri dengan sendiri. Kenapa? Kerana kita ini pertama tidak menciptakan diri kita. Kita diciptakan. Dan kita juga tidak memilih lahir bila, tak memilih lahir di mana, tak memilih dilahirkan dengan rupa paras bagaimana, tak memilih untuk hidup lama mana, tak memilih untuk misalnya terdedah pada jangkitan penyakit COVID-19 ataupun tidak. Yang kena COVID-19 itu bukan dia pilih, dia pun tak mahu kena. Jadi kita ni berhajat. Kita berhajat, saya ni berhajat pada kerusi untuk duduk, berhajat pada meja untuk letak kitab, berhajat kepada udara untuk bernafas, berhajat kepada air untuk minum, berhajat kepada makanan untuk makan, berhajat kepada macam-macam. Makanya saya tidak ada qiyamuhu binafsihi. Tuan-tuan juga tidak ada qiyamuhu binafsihi. Yang lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala, hatta para malaikat dan para nabi dan para rasul, para wali dan sebagainya pun tidak ada qiyamuhu binafsihi. Yang ada qiyamuhu binafsihi dengan makna yang kita terangkan ini hanya Allah Subhanahu Wa Taala semata-mata. Baik. Itu maksudnya qiyamuhu binafsihi. Oleh kerana itu, mustahil Allah bersifat qiyamuhu bi ghairihi. Saya ulang kembali apa yang ditulis oleh Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah. Tulis beliau di sini, Allah juga wajib bersifat qiyamuhu bi nafsihi, iaitu berdiri pada zatnya sendiri. Dalam arti Allah tidak perlu. Saya terus terjemah dalam bahasa Melayu sebab di bahasa Indonesia itu dia gunakan Allah tidak butuh. Sedangkan kalimah butuh ni dalam bahasa Malaysia, bahasa Melayu, dia ada makna yang negatif. Ada makna macam mencarut tak semua negeri lah. Kalau orang Terengganu tak ada perkataan butuh ni setahu saya. Setahu saya lah. Tapi ada setengah negeri di Malaysia ni, kalau perkataan butuh ini dia bermakna mencarut. Walau orang Indonesia tak ada apa-apa. Butuh ni maknanya perlu. Jadi untuk mengelakkan bunyi-bunyi yang ada membawa makna yang tak elok dalam bahasa kita, saya terus terjemah saja. Perlu Dalam erti Allah tidak perlu kepada apa pun, tidak perlu kepada tempat dan tidak perlu kepada orang yang menentukannya. Orang yang menjadikan Allah, Allah tidak perlu. Yang nak menentukan Allah bagaimana-bagaimana, tidak ada. Oleh kerana itu mustahil Allah bersifat qiyamuhu bi ghairihi, berdiri dengan yang selainnya, itu mustahil. Ini daripada sudut akal yang sihat. Kerana akal yang sihat tidak boleh terima Tuhan tapi berhajat kepada yang lain. Kerana kalau berhajat pada yang lain itu dalil kepada lemah. Tuhan mustahil lemah. Itu disokong oleh dalil naqli. Sebab itu jangan kita ingat, belajar surat 20 ni akal je Ustaz. Tak. Akal itu memang ada peranannya dalam akidah. Bahkan kita di dalam akidah disuruh menggunakan akal. Afala taqilun, Allah tanya, kenapakah kamu tidak gunakan akal? Afala tatafakkarun, kenapakah kamu tidak berfikir? Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu pun sudah ada tanda-tanda kewujudan Allah. Dalam diri kamu pun sudah ada tanda-tanda keesaan Allah. Dalam diri kamu pun sudah ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Afala tubsirun, maka kenapakah kamu tidak perhatikan, yakni tidak fikirkan? Kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Demikianlah Allah Ta'ala menerangkan kepada kamu ayat-ayat, hukum hakam, tanda-tanda, la'allakum tatafakkarun, moga-moga kamu berfikir. Jadi memang Al-Quran dan Sunnah yang menyuruh kita supaya berfikir. Maknanya siapa yang mengabaikan dalil akli, dia telah mengabaikan perintah daripada Quran dan Sunnah. Hati-hati Tapi secara lebih khusus,
Memang Quran dan Sunnah juga menunjuk kepada qiyamuhu binafsihi, walaupun tidak disebut qiyamuhu binafsihi, makna itu ada. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ila Allahi wallahu huwal ghaniyul hamid. Surah Fatir. Ya ayuhan nas, wahai manusia, antumul fuqara, hampa semua orang-orang yang fakir. Hampa semua ni berhajat kepada Allah Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Padahal Allah lah yang maha kaya lagi maha terpuji. Ada pernah saya terbaca satu orang menulis, kata dia, ditanya oleh murid dia, Ustaz, mana sifat Al-Ghani dalam sifat 20? Lepas tu dia termenung. Dia ceritalah, dia kata dia terfikir tak ada dalam sifat 20 ni sifat Al-Ghani. Jadi kalau begitu, kata dia, kita kena belajar tauhid 3 jugalah. Sebab dalam tauhid 3 ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah dan tauhidul asma' wa sifat. Tauhid nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Nama-nama Allah tu kan ada Al-Ghani. Oh, jadi kalau macam tu belajar sifat 20 saja tak ada Al-Ghani. Kena belajar tauhid 3. Ini betul-betul saya kata ustaz ni dia faham ke apa yang dia belajar dulu masa dia belajar sifat 20 dulu tu, dia tidak ke apa? Kalau dia tak tidak, kalau dia faham, dia mesti faham qiyamuhu bi nafsihi itulah menunjukkan Al-Ghani. Al-Ghani di sisi Allah bukan makna Allah kaya macam manusia kaya. Manusia ni kalau kaya, kita katakan banyak duit, banyak rumah, banyak harta, banyak tanah, banyak saham, banyak perniagaan, kaya. Tapi bukan itu. Kaya di sisi Allah mana Allah tidak berhajat kepada yang lain. Segala-galanya milik Allah. Itu baru kaya. Kita kaya kita ni bukan begitu. Kita masih berhajat kepada orang untuk masakkan makanan kita, berhajat kepada pakaian, berhajat kepada tempat, berhajat kepada kereta, berhajat kepada oksigen, berhajat kepada air, berhajat kepada ubat, berhajat kepada macam-macam. Maka kita tidak ghani sebenarnya. Tapi ghani nisbi, secara nisbah kita tu kaya lah banding orang miskin. Tapi sebenarnya kita orang kaya ni, kalau kita kaya, berhajat pada orang miskin. Dan orang miskin berhajat pada orang kaya. Cantik Allah Ta'ala jadikan demikian. Ada orang tanya, kenapa Ustaz Allah jadikan ada orang kaya, ada orang miskin? Macam mana elok kalau Allah jadikan semua kaya? Ya ke? Ya ke elok kalau jadi semua kaya? Kalau semua kaya agak-agak, siapa yang nak kerja dengan kita? Kalau semua orang kaya, kita ni kan mesti kita dah kaya, mesti kita nak orang renovate rumah kita, kita nak orang masak masakan yang lazat untuk kita, kita nak orang buat baju yang cantik untuk kita, dah kita kaya. Tapi kalau dah semua kaya, agak-agak siapa yang nak buat, nak kerja angkat bata tu? Siapa yang nak pergi pecah-pecah renovate rumah kita tu? Dia pun kaya juga. Siapa yang jadi driver kita? Dia pun kaya. Dia pun nak cari driver juga. Siapa yang nak jadi tukang kebun kita? Dia pun kaya. Dia pun nak cari tukang kebun. Jadi elok dah Allah SWT jadikan kita ni, oleh kerana kita ni fuqara, kita ni orang yang fakir, maka walaupun nisbi je kita disebut ghani, kaya, tapi sebenarnya tidak. Kita saling berhajat antara satu sama lain. Jadi sebab tu orang-orang yang feminism ni, dia tak faham tu. Dia asyik nak bersaing je. Dia asyik nak bersaing lelaki dengan perempuan. Perempuan lebih hebat pada lelaki. Kalau perempuan begini-begini, betul, daripada sudut tertentu perempuan lebih hebat daripada lelaki. Terutama dalam bab percakapan, dalam bab mulut. Kalau orang perempuan bercakap hebat, kita tak mampu nak tandingi. Baik kita senyap saja. Tapi lelaki hebat daripada sudut yang lain. Jadi memang ada kehebatan masing-masing, bukan untuk bersaing, tapi untuk saling melengkapi. Jadi itu sebab kita fuqara. Lelaki berhajat kepada perempuan. Cuba tak ada perempuan, susah kita. Banyak benda lah orang lelaki ni, kalau perempuan tak ada, susah. Antara yang paling basic, tak boleh dapat zuriat lah. Lelaki kalau kahwin, ada kalanya mengandung. Bahkan perut tu mengandung, tapi tak pernah bersalin. Itu masalahnya. Perempuan elok pula dia mengandung 9 bulan, bersalin dia, dapat kita anak. Cuba tak ada perempuan. Tapi sama juga kalau perempuan tak ada lelaki, mengandung pun tidak. Jangan kata nak dapat anak. Tu na'udzubillah yang lesbian tu, kononnya nak kahwin sama perempuan. Bila nak dapat anak? Tak apa, kita orang ambil anak angkat. Yalah, anak angkat tu agaknya lahir pada perempuan-perempuan ke perempuan lelaki. Jadi cantik Allah Ta'ala jadikan itu. Kita cakaplah kepada orang-orang Islam, jangan terpengaruhlah dengan feminism ni. Feminism ni adalah satu persaingan yang tak cerdik. Kau nak compete buat apa dengan lelaki? Lelaki ada kelebihan dan kekurangan, wanita juga ada kelebihan dan kekurangan. Macam kita tengok jigsaw puzzle, dia bentuk-bentuk itu untuk saling lengkap melengkapi, bukan untuk dia menjadi sama.
Kalau jigsaw puzzle tu sama, dia tidak akan jadi. Dia kena berbeza. Bila dia berbeza dalam bentuk yang sesuai, dia akan melengkapi itu jigsaw puzzle. Jadi begitulah juga kita manusia lelaki dan wanita ini, kita saling melengkapi. Kenapa? Kerana kita fuqara, kita ni berhajat kepada yang lain. Allah tidak demikian. Maka Allah tidak perlu kepada isteri, Allah tidak perlu kepada anak. Jangan pula kita terkeliru. Saya pernah dengar, harap-harap tak betul apa yang saya dengar ni. Ustaz ditanya oleh orang, Ustaz, kalau Allah Ta'ala kehendaki, boleh tak Allah melahirkan anak? Ustaz pun agaknya confused dengan kalau Allah kehendaki. Lalu dia kata, kalau Allah kehendaki boleh. Na'udzubillah. Itu jawapan yang bawa kepada kufur. Sebab dia tidak mendalami ilmu pengajian sifat 20 ni, sehingga dia tak tahu skop kudrah tu di mana, skop iradah tu di mana. Bahkan kalau kita cakap tentang qiyamuhu bi nafsihi, maka Allah tidak ada isteri, dan juga tidak ada anak. Yang itu tidak kurang bagi Allah. Jangan nak dikias-kias Allah dengan makhluk. Makhluk ya, kalau tak ada isteri ya, dipeli memanjang. Mujurlah tahun ni kerajaan tak bagi balik raya. Tenang kita. Tenang macam mana? Yalah, kalau balik raya asyik dia tanya, kau bila nak kahwin? Anak orang lain anak dah sampai 5 ya. Kau punya batch tu sama batch dengan kau dah 5-6 orang anak, kau bila nak kahwin? Ya, tiap kali balik raya itulah soalan dia. Seolah-olah satu kekurangan kalau kita tak ada pasangan hidup. Begitu juga kalau kita tak ada anak ya, sensitif dah 10 tahun 15 tahun kahwin, sensitif lah kalau orang tanya, tak bawa anak sekali ke? Serba salah nak jawab. Jadi jangan pula dikiaskan Allah dengan makhluk. Oleh kerana makhluk ni perlu pada tempat ya, semiskin-miskin orang miskin pada rumah PPRT, takkanlah Allah tak ada tempat. Itu kan teruk betul lah kias Allah dengan makhluk macam itu. Pakai hairnya yop macam tu, teruk benar. Janganlah Allah pula kamu nak samakan dengan makhluk. Cuba cerdik sikit ya, dia bagi bijak fikir ni. Jangan fikir cara orang miskin pada rumah. Tak begitu. Allah Ta'ala maha kaya, yakni tidak berhajat, dan maha terpuji. Dalam ayat di atas ditegaskan bahawa Allah maha kaya dalam arti tidak perlu kepada apapun. Oleh kerana itu Allah tidak memerlukan tempat dan tidak memerlukan orang yang menentukan atau menciptakannya. Tak habis-habis hari dua ni orang nak kata Allah di langit, Allah di atas arash ya. Padahal langit dan arash itu makhluk. Langit dan arash itu tempat. Ada pula yang lebih lucu lagi, dah Allah di langit tapi bukan bertempat. Macam mana? Langit itu kan tempat. Langit itu makhluk ke tidak? Jadi terlampau zahiriyah sangat, terlampau textualist, terlampau literalist dalam memahami Al-Quran, akhirnya jatuh kepada tanaqud. Jadi senang kalau kamu nak betul ikut salaf, kita senang hati betul. Kawan-kawan kita yang kata kami ikut salaf dalam akidah, ahlan wa sahlan. Cantiklah sekali kalau kamu ikut salaf, iaitu jangan ditanya maknanya tu, jangan ditafsirkan. Salaf tidak tafsir, itu makna salaf tidak takwil. Kamu mendakwa ikut salaf, tapi kamu awal-awal dah tafsirkan istawa dengan makna duduk atau menetap. Itu tidak dilakukan oleh salaf. Salaf kata istawa istiwaan yaliku bihi jalla jalaluh. Istiwa yang layak dengan Allah. Beriman tak dengan istiwa? Nu'minu bihi kama aradallah. Kami beriman dengan istiwa itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Itu baru cara salaf. Tapi kalau dikatakan salaf, lepas tu memaknakan dengan makna yang zahir, maka seolah-olah kamu tak faham. Allah Ta'ala berfirman, wa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnati wa ibtigha'at ta'wili. Adapun orang yang ada zigh, bengkok hati dia, cenderung pada sesat, dia nanti akan ikut mana yang sama-sama. Yang sama-sama daripada ayat mutasyabihat, seolah-olah Allah tu sama seperti makhluk. Dia ikut yang itu. Kemudian ibtigha'al fitnah, tujuannya nak cari fitnah pergaduhan. Wa ibtigha'at ta'wili, cari juga tafsir kepada makna itu. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Padahal tidak ada yang tahu tafsir sebenar daripada ayat mutasyabihat kecuali Allah. Maknanya ahli sunnah wal jamaah dalam bab ayat mutasyabihat, mereka sama-sama tanzih, iaitu Allah tidak sama seperti makhluk. Tanzih. Macam mana cara nak tanzih? Pertama, makna yang sama-sama ni yang ada memberi waham seolah-olah Allah tu sama seperti makhluk, makna sebenar diserah kepada Allah. Itu manhaj salaf. Ataupun manhaj khalaf, melihat kepada apa makna perkataan tersebut dalam bahasa dan dipilih satu makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Jadi
Yang penting kedua-duanya membawa kepada tanzih. Bila membawa kepada tashbih, itu sudah tergelincir daripada landasan ahli sunnati wal jamaah, dan itu sudah lari daripada manhaj salaf. Maka jangan kamu terpedaya dengan semata-mata slogan itu akidah salaf, tapi dari segi praktikalnya jauh daripada apa yang dipegang oleh salafus soleh radhiyallahu anhum ajmain. Apakah yang dimaksudkan dengan tidak perlu kepada tempat dan orang yang menentukan? Para ulama membahagikan makhluk di alam ini pada dua jenis. Satu namanya zat ataupun ain, dan satu namanya benda ataupun arad. Ya, maaf. Satu namanya zat ataupun ain, diri itu sendiri, dan satu lagi namanya sifat benda, iaitu arad. Ya, saya telah terangkan ya, misalnya ya, jam. Jam yang nampak ni, ini ain. Ini diri jam ini. Tapi warna hitam ini sifat dia. Dia berkilat macam ni, ada dia keras. Ini sifat dia. Sifat zat ataupun arad disebutnya, ain dan arad. Kalau kita berkata buku ini berwarna hijau dan panjang, ini berwarna coklat ya, dan tak panjanglah, pendek saja. Tapi kalaulah kita kata ada satu buku hijau dan panjang, ataupun ni ya, bekas pensel ya, warna hijau dan panjang, ya, kita kata begitu, maka bekas pensel itu adalah bendanya. Saya tukar ya, dalam kitab ni tulis buku, senang sebab ada di tangan saya ni bekas pensel case ya. Bekas pensel ni adalah bendanya, sedangkan hijau dan panjang adalah sifatnya. Maka kita tidak pernah boleh menggambarkan sesuatu benda kecuali memiliki banyak sifat benda seperti warna, panjang, kedalaman, bentuk, tempat, waktu dan lainnya. Kerana itu yang wujud di depan kita begitu. Kita juga tidak dapat menggambarkan sifat benda kecuali menetap pada benda sebagai tempatnya. Kita tak boleh bayangkan hijau, tapi hijau saja. Uish, hijaunya. Apa yang hijau? Tak ada apa, cuma hijau lah. Mana boleh macam tu? Apa yang hijau? Bekas pensel ni hijau, daun ni hijau, ya. Kalau jam tidak hijau. Kalau speaker ya, tidak hijau. Jadi ya, hijau tu oleh kerana dia sifat benda, kita tidak boleh bayangkan dia tu tidak menetap kepada benda. Mesti dia menetap pada benda. Kerana dia adalah sifat benda. Ain. Berapa pening Ustaz? Pening makan Panadol lah. Kan ada iklan ya. Awak ingat saya ada masa untuk pening? Ya. Tapi kena dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah ya. Makan Panadol kena dengan iktikad ahli sunnah wal jamaah bahawa Panadol tidak menghilangkan pening. Hanya saja yang menghilangkan pening adalah Allah Ta'ala juga. Apa yang makan Panadol itu namanya asbab, usaha dan ikhtiar, semata-mata tidak memberi bekas. Baik. Kita juga tidak boleh menggambarkan sifat benda kecuali sifat benda itu menetap pada benda sebagai tempatnya. Kita juga tidak boleh menggambarkan warna hijau kecuali apabila melekat pada benda yang berwarna hijau. Kita tidak boleh menggambarkan sifat panjang kecuali ada pada benda yang panjang. Demikian pula semua sifat-sifat benda seperti bergerak, diam, dekat, jauh, panjang, pendek, warna dan lain sebagainya. Benda dan sifat benda perlu kepada yang mewujudkannya. Bila benda dan sifat benda, apa pun pasti memerlukan kepada yang mewujudkannya. Maka kebendaan dan sifat-sifat benda tersebut semuanya mustahil terjadi pada Allah. Ya, kerana Allah bukan makhluk. Kalau makhluk memang itulah kita bayang. Makhluk ini sama ada benda atau sifat benda. Kalau benda ada sifat dia. Kalau sifat benda pasti berada pada benda. Yang tu pun pening juga. Nak buat macam mana? Ya, masing-masing punya rezeki lah ya. Ada orang cepat pening, ada orang tak ada masalah. Zakat nak cerita benda je. Depan mata ni, ni benda. Hijau tu sifat benda. Panjang ni sifat benda. Ya, kedalamannya sifat benda, ada penyangkut ni sifat benda, tapi benda juga ni ya. Tapi sifatnya tu berlubang supaya boleh menjadi penyangkut. Tak ada apa yang nak dipeningkan ya. Cuma kita nak faham bahawa oleh kerana Allah itu bukan makhluk, maka Allah tidak seperti makhluk, iaitu sama ada benda atau sifat benda ya, mustahil bagi Allah Ta'ala. Allah tidak perlu kepada sesuatu sebagai tempatnya, seperti sifat benda yang memerlukan benda ya. Kalau sifat benda ya, dia perlu pada satu tempat untuk dia bertempat. Hijau dia perlu kepada bekas pensel ni untuk dia menumpang di situ. Kalau hijau semata-mata tidak menumpang, tidak ada. Dan
Allah juga tidak perlu kepada yang menciptakan, sebagaimana benda dan sifat benda perlu kepada pencipta. Kenapa demikian? Kerana Allah bersifat qidam. Bila sifat qidam, maknanya wujud Allah tidak ada permulaan. Nah, jadi kalau tidak ada permulaan, apa perlu kepada yang menciptakan? Hati-hati, sebab ni baru cerita pening. Itu pun kalau kita mudah dipeningkan lah. Ada orang cuba memeningkan kita. Dia tanya, boleh tak Allah ciptakan zat dia sendiri? Katakan Allah maha berkuasa, ya, maka boleh tak Allah ciptakan zatnya sendiri? Ini soalan yang cuba memeningkan. Tapi sebenarnya kita tak perlu pening, sebab soalan tu pun dah tak valid. Apa pula Allah menciptakan zatnya sendiri? Kerana untuk menciptakan, yang menciptakan tu perlu wujud. Sesuatu yang tak wujud tak boleh menciptakan, obviously. Kepening juga. Sesuatu yang tak wujud, boleh ke sesuatu yang tak wujud menciptakan sesuatu? Jelas tak boleh. Maka kalau kamu katakan Allah menciptakan zatnya sendiri, maknanya untuk menciptakan perlu wujud. Kalau dah wujud, apa perlu diciptakan lagi? Sesuatu yang dah wujud tak perlu diciptakan lagi. Tapi kalau makhluk, walaupun dia wujud, wujudnya itu diciptakan. Sesuailah dia itu makhluk, diciptakan. Adapun Allah Khaliq, Allah adalah sang pencipta, yang maha pencipta. Maka yang maha pencipta mustahil diciptakan. Habis tu macam mana? Maknanya wujud Allah tidak ada permulaan. Kalau wujud itu ada permulaan, tentu ada yang menciptakan dia. Jadi Allah itu bersifat qidam, telah kita buktikan dahulu dalam perbincangan sifat wajib yang kedua. Dah selesai itu, membuktikan qidam, iaitu wujud tanpa ada permulaan. Sedangkan benda dan sifat benda pasti dia baharu. Tengoklah, benda apa pun, sifat benda apa pun, satu masa dahulu tak wujud, ya. Bekas pensel ni satu masa dulu tak wujud. Hijau yang ada pada bekas pensel ni pun satu masa dulu tak wujud. Dia datang kemudian. Apa saja, ya? Cincin, ya, cincin satu masa dulu tak wujud, kemudian baru wujud. Apa lagi? Speaker satu masa wujud. Kotak cermin mata satu masa wujud, satu masa tak wujud. Gelas satu masa dulu tak wujud. Apa sajalah yang namanya benda memang dahulu tak wujud, kemudian baru wujud. Sifatnya juga begitu. Sifat benda tidak boleh diberi sifat kudrah, sama, basar dan iradah, ya. Maknanya apa? Allah bukan benda sehingga berhajat kepada yang menciptakan, kerana benda berhajat pada yang menciptakan. Dan Allah bukan sifat benda, kerana sifat benda itu tidak akan bersifat. Dia sendiri itu sifat, ya. Misalnya apa sifat hijau ni? Apa sifat hijau ni? Hijau lah. Tapi kalau apa sifat bekas pensel ni? Hijau. Tapi apa sifat hijau? Apa sifatnya? Dia dah memang dia hijau. Jadi kalaulah sesuatu tu sifat, maknanya kalau Allah tu berdiri pada sesuatu yang lain, makna sifat. Kalau sifat, macam mana boleh ada sifat pula? Ada kudrah, ada sama, ada basar, ada iradah. Kerana sifat benda tidak boleh diberi sifat kudrah. Hijau ni sangat berkuasa. Hijau ni mendengar, hijau ni melihat, hijau ni berkehendak. Mana boleh? Hijau ni sifat, ya. Alangkah benda pun tidak tentu lagi ada. Macam kita benda, tapi kita ada samak basar, tapi samak basar kita itu tidak sama dengan samak basar Allah. Jadi kita akan terangkan supaya orang tak keliru. Dia kata nanti, boleh saja tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk, kan? Melihat Allah tak sama dengan melihat makhluk, itu berbeza. Nanti kita akan ceritakan bezanya, insya-Allah, bila sampai masanya nanti. Sekarang ini kita nak beritahu bahawa Allah bukan sifat benda. Makanya Allah bersifat. Allah maha kuasa, maha mendengar, maha melihat, maha berkehendak, maha mengetahui, maha berfirman dan sebagainya. Penjelasan di atas menghantarkan pada kesimpulan tentang kesesatan mereka yang mensifatkan Allah dengan sifat makhluk dan menggambarkannya menepati sebahagian makhluknya. Kalau ada orang menggambarkan Allah duduk di matahari, Allah duduk pada bulan, Allah duduk pada manusia misalnya, ajaran sesat banyaklah macam tu. Tuhan tu duduk dalam diri dia, kata dia. Ini jelas sesat ke akidah macam ini. Kerana itulah Islam adalah agama tanzih, agama yang mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk secara mutlak. Demikian ini sebagaimana digambarkan dalam firman-Nya, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, surah As-Saffat ayat 180.
Maha suci Tuhanmu yang mempunyai keperkasaan daripada apa yang mereka sifatkan. Mereka sifatkan Allah duduk, mereka sifatkan Allah bertangan, bermuka, Allah begini begitu. Itu semua adalah maha suci Allah. Kerana yang disifatkan begitu adalah sifat yang tasbih, menyerupai kepada makhluk. Kita tanzih, mensucikan Allah daripada menyerupai makhluk, dan juga tanzih boleh berarti mensucikan Allah daripada sebarang sifat kekurangan. Baik. Ayat di atas menegaskan bahawa Allah Maha Suci dari sifat-sifat yang mereka katakan, yang menyebabkan seolah-olah Allahnya itu serupa dengan makhluk. Maha Suci dari tanggapan orang-orang yang berazamsi, yang membuat tanggapan tentang sifat-sifatnya. Pada dasarnya antara sifat-sifat di atas iaitu wujud, qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadithi dan qiyamuhu bi nafsihi, itu sebenarnya ada persamaan pengertian dan masing-masing dapat menunjukkan kepada yang lain. Kita dah sebut dahulu ya, ini sifat ada kaitan yang sangat rapat antara satu sama lain. Orang yang cepat faham sebenarnya memadai dengan wujud, dia sudah faham qidam, baqa, mukhalafatuhu lil hawadisi dan juga qiyamuhu bi nafsihi. Tapi para ulama memperdetailkan untuk membantu masing-masing faham dengan jelas. Akan tetapi para ulama menjelaskan dengan lebih detail supaya persoalan penting ini difahami dengan jelas. Alhamdulillah, selesai malam ini membincangkan qiyamuhu ta'ala binafsihi. InsyaAllah malam besok kita akan masuk membincangkan sifat yang ada kaitan sangat rapat dengan nama ilmu tauhid, iaitu wahdaniyah. Yang kita kata nak menolak syirik ini tempat dia. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahil alamin. Amin.